Okay, nampak tak slide teacher? Nampak. Nampak. Tak nampak? Nampak. Nampak. Okay, modul 7. Okay, guess. Okay, ni tengok modul awak juga. Okay, so kalau boleh by next week kita dah masuk menggunakan teks. Maksudnya kita dah tak guna dah modul CAS ni. Okay, so kita try habiskan this week. Awak ada hari ni je dan dia masih dalam topik yang sama. Sebenarnya untuk pengetahuan awak, kita sebenarnya dah masuk dah chapter 1 untuk sains. Okay, so benda-benda yang CAS ni sebenarnya adalah chapter 1. Jadi dia bila next week kita akan tak masuk chapter 1 dah lah. Kita akan terus pada chapter. Alright, okay. So untuk hari ni learning standard, okay, kita nak try estimate the length, area, mass or volume of an object before taking actual measurement. Okay, apa maksud estimate? Anggap. Okay, maksudnya apa? Kita agak-agak. Okay, kita agak-agak je berapa sebenarnya. Okay, explain with example innovation and of various type of measuring instrument through a multimedia presentation. Okay, ni tak dilakon. Alright, so sebabkan awak berada di rumah, jadi kita limited sikit lah untuk kita buat eksperimen pun tak boleh sebab untuk pengetahuan awak. Okay, kalau macam CAS ni sebenarnya dia banyak eksperimen. Okay, tapi sebabkan sekarang ni susah kan nak tak bertemu, jadi susahlah kita nak tengok. Okay, alright, so kita tengok kejap ni. Okay, so making an estimation before taking the actual measurement. Okay, so kita nak tengok area for a regular shape. Regular shape ni senang. Okay, tapi kalau irregular shape, okay, regular shape ni kita boleh terus je. Okay, kita boleh tahu dia punya area macam mana. Sekejap teacher nak buka device tu tadi. Kenapa Adam dia masuk as guest lagi ya? Okay, so awak 29, sekarang ada 24 attendee. Macam ni. Okay, so untuk regular shape tak ada masalah. Okay, so bila kita nak estimate the actual measurement, okay, before taking the actual measurement, area for irregular shape. Irregular tu maksud dia apa? Apa maksud irregular? Irregular shape. Irregular tu apa? Kelas, irregular tu apa? Tak tetap. Apa? Tak tetap kan? Tak sekata, bukan tak tetap, dia tak sekata. Macam daun ke, bentuk-bentuk ni bentuk tak sekata lah. Okay, so ni pun macam tak sekata. Beza kan dengan yang ni. Alright. Okay, so inilah dia kita menggunakan kertas graf. Okay. Okay, kita guna kertas graf. Okay, tapi awak kena ingat tau, ini adalah dia punya estimation. Okay, so kita anggap satu kotak ni luas dia adalah 1 cm cube. Okay, sebab apa? Sebab dia 1 cm, panjang kan, luas kan, panjang darab lebar. Okay, so 1 kali 1. So that's why kita assume dia 1 cm cube. Okay, so what you do is, kita tandakan right on square that are half and more than half covered by the leaf. Okay, count the total number of squares marked. Alright. Okay, macam ni kan. So kita hanya akan kira yang mana yang apa dia kata? Yang lebih daripada separuh. Okay, lebih there are half and more than half
covered by the leaf. Maksudnya separuh sampai satu lah. So kita tengok macam ni kan. Ni kan separuh lebih. Ni pun dah tinggal sikit je kan. So kita kira 1, 2, 3, 4, 5. Ini tak sampai separuh. So kita tak kira. 6, 7, 8, 9. Ni 10. Ni penuh. Penuh kira. 11, 12, 13, 14, 15, 16. Okay, ni tak kira. Kenapa? Sebab dia tak more than half. 17, 18, 19, 20, 21, 22. Ni pun tak kira. Okay, ni pun tak kira. 22, 23, 24, 25, 26, 27. Kira ke 27? 1, 2, 3, 4, 5, 5, 10, 15, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27. Okay. So maksudnya kita kira macam tu je. Kita kira kotak dia je. So kita tahu dia punya ni adalah 27 cm cube. Okay. So 27 cm cube. Ingat teacher kata nak kira yang mana? Kira yang kotak. Okay. Yang kotak yang separuh ataupun lebih daripada separuh. Okay, kalau awak tengok dekat dalam video yang teacher dah hantar dekat awak tu, dia cakap pilih yang satu penuh dulu. Okay, pilih yang penuh macam ni lah. Kira yang penuh dulu. Penuh dulu. So tengok kini penuh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Okay, lepas tu baru kita kira yang mana? Yang lebih daripada separuh. Dia buat macam tu pula. So tak kisah, janji yang kira hanyalah yang lebih daripada separuh. Okay, lebih pada separuh cover satu kotak ni. So macam kenapa kita assume dia satu area, satu square ni, satu kotak ni, dia punya luas dia adalah 1 cm cube. Kenapa teacher kata? Sebab panjang dia 1 cm, sini dia 1 cm. Okay, so 1 darab 1 jadi 1 cm cube. Okay, ada soalan? Ada? Tak ada. Okay. Cuba tengok ni. Cuba awak kira. Ni teacher dah besarkan. Sekarang satu square berapa dia punya luas? 4 cm. 4. 4. Kenapa? 2 darab 2. 2 darab 2. Very good. Okay, 2 darab 2. Okay, so sekarang satu square kita assume dia punya luas dia adalah 4 cm. Okay, jadi sekarang kita akan kira kotak dia dulu, lepas tu baru kita akan darabkan dia. So cepat. Cuba try. $18 kotak. Sure? Kira ke tak? Alah, terbuka jawapan pula. Kira. 18. Kira yang mana dulu? 17. Berapa? Cepat. Kira. 18. Okay. Dia buat 30. Yang lain jawab. 17. 18 tu. 17. 18 tu. Try buat ni jap dekat chat ni ada ni. Sabar. Darab tau, darab. Lepas tu awak kena darab. Darab dengan berapa? Darab 2. 8 cm square. Darab 4. Darab 4. Sekejap teacher nak try. Macam mana nak buat ni? Type and message. Standard. Pool. How to make a pool? Tak reti ya. Okay, so sekarang okay, so sekarang Aziz Zikri kata 18 darab 4. Okay, so sekarang teacher nak tahu berapa kotak dulu. Okay, so sekarang
Kalau awak nampak kan skrin teacher kan? Teacher terbuka daun Sekejap. Nampak kan? Okay. Sekarang kalau awak siapa yang kata 17 kotak? Angkat tangan. Reti tak angkat tangan? 17 kotak. Kita nak tengok berapa ramai yang kira 17. Okey. So, okey, dah 17 kan semua? Kita nak kira ni. Okey, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163
11, 12, 13, 14, 15. 15 orang. Okay, 15 Adam, Aiman, Syakir, Hamzah. Adam dah turun tangan? Adam, kau kira berapa? Kejap naik, kejap turun. 17 cikgu, 17. Okay. So Adam, kenapa kau masuk as guest? Kenapa kau tak log in guna ID kau? Dah log in, tak boleh. Apasal? Dia jadi macam mana? Kena tendang keluar. Ya ke? Nanti teacher set, awak dah set, awak tahu ID dengan password awak ke tak? Tahu? Pelik juga. Adam ni budak baru Nanti teacher checkkan balik kenapa kau kena tendang tu. Ada sebab kau kena tendang tu. Nanti teacher check tengok. Habis tu awak boleh buka Teams tak? Tak boleh. Kenapa? Nanti PM teacher tengok dia screenshot kan dia tulis apa. Cuba tengok ada berapa persen dah. Alright, so 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 orang. Okay. Kristina, Ain, Alia, Patricia, Adawiyah, Syahid, Nakib, Hasif, Akil, Iskandar, Ifah, Azafri, Hamzah, Aiman, Syakir, Adam. Okay, so sekarang siapa yang kira 18? Yang lain turun tangan. 18. Cepat 18. Aziz, Isyati, Syakirin, Raja Zafran, Wardatul Aliyah, Arisha. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alright, okay, jom kita tengok. Okay, kita kira. Okay, kalau kita kira ni, ada je jawapan dekat sini. Tadang! Jawapannya adalah 17. Okay. So, 17 sebenarnya. Nampak? Dia kira yang penuh dulu. Yang penuh yang warna merah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, lepas tu dia kira yang separuh, lebih daripada separuh ataupun separuh, lebih daripada separuh. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. So 17 darab dengan 4 cm. Kenapa? Sebab kita assume satu square adalah 2 kali 2. Alright, so jawapan dia adalah 68 cm cube. Okay, so Tanya, pada yang betul, tak betul, tak apa. Dah makan, dah breakfast. Okay, kita try lagi. Banyak ke? Alright, okay. So, making an estimation before taking the actual measurement. Okay, making an estimation tu maksudnya kita agak dulu. Okay, what is the mass of a sheet paper which is light and cannot be measured? Okay, so dia nak timbang selai. Okay, so selai tu tak boleh nak timbang. Okay, macam mana kita nak timbang kan? So, apa kita buat? Macam mana nak buat? Kalau dia macam tak boleh nak timbang sehelai.
So macam mana kita nak estimate? Timbang banyak tu bahagi. Tak banyak-banyak. Pandai. Okey, kita buat apa? Kita timbanglah yang banyak, maksudnya 100 sheet. Okay, so 100 sheet of paper is equals to 500 gram. Okay, so berapa sheet of a paper? Okay, kalau satu, so 500 gram bahagi dengan 100. Okay, so jadilah berapa untuk sehelai? 5 gram. Ni satu. Satu ke? 5 Kau gram. bahagi betul. 5 gram untuk sehelai kertas. Alright, itu maksud estimate sebenarnya. Okay, so making estimation before taking actual measure. Okay, yang ini pula volume of irregular shape. Okay, so macam ni, okay, kita nak tengok macam ni, kita nak tengok dia punya volume. Tadi kita kira dia punya mass. Yang ini kita kira apa tadi? Area. Okay, area luas. Lepas tu kita ada mass. Mass tu dia punya jisim. Okay. Macam mana kita nak estimate volume of regular shape macam ni kan? Irregular shape. Okay, yang ni senang. Okay, so ni kita guna formula je. Okay, kita guna formula apa kan? Ada formula nak kira volume untuk bentuk-bentuk yang regular. Okay, tapi kalau irregular shape, so macam mana kita nak estimate dia punya volume? So kita menggunakan kaedah water displacement method. Okay, so apa nama method dia? Awak kena dengar betul-betul awak ada quiz tau hari Sabtu. Okay, dan quiz tu adalah Cikgu Syikin yang akan buat dan akan setkan dekat awak 26 Jun tak silap teacher. Okay. That's why lah ibu nak kunci pintu dia ni. Alright. So water displacement method. So apa kita buat? Okay, kita tengok, kita masukkan air. So air 200 cm ni, benda ni kalau dekat rumah kita, kat rumah kau kat lab, kita buatlah benda ni sebab semua ada kan. Okay, 200. Okay, lepas tu bila kita masukkan batu, okay, dia jadi berapa? 260. So apa kita buat? Kita just tolakkan je. Okay, 260 tolak 200. So the volume of stone estimation dia adalah 60 cm padu. Okay, cm padu. Okay, so this is what we call water displacement method. Nampak? Okay, so volume dia kita bahagikan je. Kita tolakkan je. Okay, kaedah sesaran air kita panggil. Okay, how to measure the volume of light object? Apa maksud light object? Objek ringan. Ringan. Objek yang ringan. Okay, so macam mana? Kita guna yang ini. Okay, so maksudnya kita letak dulu air, masih lagi water displacement method. Okay, lepas tu kita letakkan batu. So batu tu bila kita nak letak batu, dia akan naik sampai 7 cm. Okay, and then baru kita tenggelamkan gabus yang ringan tu. So nampak tak dekat situ? So kita boleh tahu. Okay, 8 tolak dengan 7. Okay, 8 tolak dengan 7. So maksudnya dia punya volume of gabus ni 1 cm3. Okay, ini untuk yang ringan. Tunjuk kat luar. Alright, okay, so this is the technology and innovation in measuring instrument lah untuk standard learning awak yang kedua. Satu je. Memanglah satu je akak. Akak tak payah, satu je. Tutup pintu. Okay, so this is digital blood pressure. Okay, ini teknologi innovation in measuring tau. Measuring, maksudnya blood pressure kita check menggunakan mesin ni. Maksudnya dia betul bu, dia hanya dia macam nak kata terlalu tepat pun tak. Okay, tapi dia adalah measuring instrument lah. Okay, untuk measure. Okay, yang ini digital heart rate. Okay, so habis untuk modul, sekejap kita share yang ni. Okay, modul berapa tadi? 7. Alright, so modul 7. Okay, so kita ada dua je. Learning standard. Satu kita estimate tadi, dan satu lagi kita explain yang innovation tu lah, teknologi yang itu. Alright, so yang ini kan, inilah teacher kata tak boleh nak buat. Tak boleh nak ada station banyak-banyak semua.
Okay, so yang ini, okay. Ni awak cari. Okay, complete the table. Okay, so cari formula untuk apa? Ni. Untuk check dia punya area dan volume. Okay, ada dalam buku. Tak ada, search Google. Macam mana nak check rectangle? What is the formula? Okay, yang panjang darab lebar. Kalau cube, panjang darab lebar darab tinggi. Kalau circle, apa formula nak cari area? So yang ni. Buat yang ni. Okay, so disebabkan awak tak boleh buat aktiviti. So apa teacher nak awak buat? Okay, so untuk modul 7, modul 7, so siapkan yang ini. Okay, siapkan formula yang ini. Yang ini tak payah hantar. Okay, dari satu awak punya assignment, salin assignment awak untuk modul 7, cari graph paper. Okay, dan cari sehelai daun yang irregular shape. Okay, daun semua irregular shape. Okay, tapi cari yang mudah lah. Maksudnya mungkin awak boleh, instead of awak cari bentuk yang fancy macam ni, awak carilah bentuk yang macam ni. Okay, dekat rumah dia daun tak? Ke ada rumah dia tak, depan rumah dia memang tak ada langsung daun? Ada cikgu. Tahulah kau dia. Ada? Ada. So cari daun. Okay, nak senang cari daun yang tak terlalu besar dan tak terlalu kecil lah. Kalau kecil susah sangat pula. Awak rasa senang tapi mungkin susah untuk awak nak kira. Okay, so sedang-sedang je. So apa awak buat? Okay, graph paper. Okay, assignment ni teacher tak adalah nak suruh hantar hari ni. Tapi awak kena siapkan. Salin, tulis. Awak ni kena ada satu list. List apa? List homework. Okay, science. Homework awak apa? Dah settle. Settle, tick kan. Dah hantar, tick kan. Okay, cuba jadi orang yang management dia well managed. Maksudnya ada buat macam tu. Okay, due date bila? Okay, yang ini teacher tak assignkan assignment lagi. So ada 2 assignment. Okay, yang teacher tak assignkan lagi. Tapi teacher akan bagi due date yang berbeza-beza. So tak adalah maksudnya satu tu due date tu semuanya pada due date yang sama. Okay, so ambil graph paper and then what you do is tekapkan daun tu. Okay, lepas tu tengok awak punya graph paper. Standard graph paper memang dia punya area tu 1 cm3. Dia memang 1 darab 1. Okay, lepas tu buat apa? Kira kotak yang penuh dulu. Okay, kan dia macam ni. Kira kotak yang penuh. Okay, lepas tu berapa? Contohnya kotak yang penuh, kotak yang separuh, lebih pada separuh, semua ada 50. So 50 darab dengan 1 cm3. So area dia adalah 50 cm3. Itu sahaja. Okay. Yang penting tunjuk ada bukti daun yang awak, maksudnya nanti kalau nak hantar saya kat teacher tu kena ada gambar daun awak tu. Snapkan gambar daun. Okay, lepas tu satu lagi kertas graf awak yang awak buat bentuk daun tu. Itu sahaja. Ada soalan? Tak ada cikgu. Tak ada? Tak ada. Alright, so kalau tak ada, kalau tak ada kita akan move pada topik yang modul yang kedua, which is density. Okay, float or sink. Okay, float or sink. Alright, okay, so this one is dia punya learning standard. Okay, every student is able to arrange sequentially materials based on density. Okay, predict whether the materials will float or sink according to density. Define operation definition of density. Calculate density using formula. Explain the phenomena related to density difference in everyday life. Okay, ada 5 dekat sini. Right, so sebelum tu, kejap teacher nak tunjuk awak video density satu. Rasa dah masuk ke belum dalam tu Ada tak video density? Sekejap. Dekat dalam awak punya worklet. Ada cikgu.
Ada Ada satu. Ada satu kan? Okey, jap. Benda ni Okey, jap nak play. Okey. This one, stop sharing. Share content, include Windows. This one. Okay, this one is density. Kita nak density tu apa? Ketumpatan. Ketumpatan. Okay, ketumpatan tu bergantung kepada apa? You rasa dia bergantung kepada, yes, Gsim. Maksudnya dia berkadar terus. Kalau Gsim tu makin bertambah, ketumpatan akan bertambah juga. Okay. Sebab maksudnya kalau lagi berat satu benda tu, maksudnya density dia akan, kalau dia lebih tumpat, bermaksud dia akan tenggelam ke terapung? Tenggelam. Tenggelam lah kan. Okay, mari kita tengok. Today, I'm going to show you a simple science experiment that you can try at home to learn about density. Start by taking an empty glass and tip in some water and food colouring. Then add some syrup or treacle. And I'm going to add a little bit more water to make the layer a bit thicker. Then finally, fill the glass up with some oil and leave it to settle for about 15 minutes. These liquids separate out into different layers because they're different densities and they don't mix. The syrup has the highest density, so it sits on the bottom, and the oil, which has the lowest density, rises to the top. Try dropping different objects in to see what happens. If we drop this metal nut in, which is really dense, you can see it sinks right to the bottom. But if I take this grape and drop it in, it sinks through the oil and water, but sits on the syrup. This is because the syrup is denser than the grape. Pretty cool, huh? Now if I take this plastic bottle top and drop it in, it slowly sinks through the oil and sits on the water. And finally, if I take this piece of sponge and drop it in, it sits on top. The oil is denser than the sponge. You can try dropping different objects in to see which fluids are denser. I also found shining a torch beam down from above gives a really nice effect. I hope you've enjoyed watching this video. If you want to see more, you can click on the links on the right-hand side or take a look at my YouTube channel page. Okay, nampak kan? Best kan? Maksudnya, kenapa dia boleh terapung macam tu? Sebab apa? Ketumpatan dia berbeza. Perbezaan ketumpatan. Sebab ketumpatan dia berbeza-beza. Jadi awak boleh try juga dekat rumah ni nak tengok macam barang-barang yang berbeza ketumpatan kan. So you boleh tengoklah. Alright, okay. So buka slide ni. Alright, okay, density. Okay. So dekat sini kita ada Dead Sea. Okay, laut mati kan. Laut mati. Okay, laut mati ni dekat mana? Kat Jordan kan. Okay, why they float easily? Okay, kenapa orang macam boleh terapung kat dalam tu? Okay, sebab apa? Sebab Dead Sea ni, apa? Laut mati ni apa? Masin. Dia punya Masin density. sangat. Density dia banyak. Garam banyak kan. Density of water in Dead Sea is extremely high and can make people float easily. Bermaksud bila kita boleh terapung, maksudnya kita less density. Less dense lah daripada laut tu. Alright. Okay, ini adalah formula density. Okay, which is M adalah mass. Okay, D adalah density, V adalah volume. So density density sama dengan, so kalau nak cari density, mass bahagi volume. Bermaksud, sebab tu teacher kata dia berkadar terus. Kalau density dia, kenapa nak tahu, macam mana nak tahu dia berkadar terus? Sebab dia dua-dua berada di atas. Okay, ni density, yang ini mass. So kalau mass dia bertambah, density akan bertambah. Okay. So unit dia adalah, unit untuk density adalah gram, sebab mass, gram per cm cube. Okay, so ini adalah untuk volume lah, ini untuk mass, ataupun kilogram per m cube. Okay, meter cube.
So gram ataupun kita boleh tulis macam ni, gram cm negatif 3 ataupun kg m negatif 3. Alright, so kat sini kan, kenapa dia buat dalam bentuk segitiga macam ni? So awak boleh nampak lah, kalau density, mass bahagi volume. Kalau volume, nah, apa formula Mass dia? bahagi density. Mass bahagi density. Okay, kalau mass, Density darab volume. yes, betul. Alright, okay, very good. Okay, so hafal formula density ni, tahu unit dia, gram per cm cube or kilogram per meter. Okay, tengok, a stone has a volume. So ini adalah V. Tulis siap-siap macam tu. Mass dia M besar. So density dia, density is equals to M over V. Betul? Volume. Alright, so kira berapa? 30 bahagi 10. 10. 10. So dapat 3. 3 unit gram GCM cm. cm cm3. negatif Negatif 3 3. ataupun G per cm cube. Alright. Okay, tu density dia lah. Okay, senang kan? senang cikgu. Senang je. Okay, yang ini, a stone has a volume. Nampak? Terus tulis V. Density D. So, macam mana nak cari mass? Macam mana? M Darab. dV. Betul tak? MdV. Betul. Betul. So, nak cari Darab. mass, darab je terus. Okay, darab unit mass adalah Gram. gram. Okay, tengok pada unit sini. So, sebenarnya kalau kita darabkan unit dia, unit untuk volume adalah cm cube. Kita darabkan dengan gram per cm cube. Unit untuk ni, density. So, ni potong-potong. So, yang tinggal adalah unit gram. Okay. Gram. Okay, different things with the same volume do not have the same mass. Ni yang tadilah. Okay, cubalah awak buat kalau benda-benda ni ada kat rumah. Okay, honey, corn syrup, dish, soap, water with food colouring. Sebab dia nak tengok colour kan. Vegetable oil. Okay, cuba awak buat. Dapat tak benda ni? Okay. So, itu adalah eksperimen yang awak boleh try lah. Menunjukkan yang density berbeza-beza. Okay, egg is less dense than the water. Kenapa? Sebab dia terapung kan? Okay. Wood is less dense than water. Okay. Candle is less dense than water. Marble is more dense than water. Less and more. Okay. So, ini adalah density. Tak perlu pun hafal. Cuma dia nak tunjuk dekat awak je lah. Okay. Kalau berapa density sesuatu benda tu. Kalau gold, lead, copper. Okay. Nampak? Tu dia punya ni. Dia punya level. Okay, dalam buku teks tak sure ada ke tak ada ni. Nanti awak tengok. Okay. Alright, setakat ni ada soalan? Tak ada cikgu. Ada tak? Tak ada. Tak ada cikgu. Okay. Siapa yang tak ada Sarah memang bagi tahu teacher. Akil Zafran ni bukan budak baru ke? Dia budak baru. Kan, rasa dia tak ada ni Andrews invited, see all. Okay. Teacher nak kena tengok attendance awak ni. Dia masuk as guest. Tak ada pun. Alright, okay. So, itu cerita pasal density. Okay, jom kita tengok modul dia kejap. Okay, kita nak share modul. Share content. Modules. Okay. Alright. Okay, so kita tengok modul dia. Okay, ini adalah dia punya simbol tau, simbol density macam ni. Okay, M mass, V volume. Okay.
Yang ini ni tak payahlah buat. Okey. Ni kita akan buat kalau awak masuk lab sebenarnya. Okey. Speaking on and so. Alright. So ni best. Sekejap lagi tak? Tak ada dah. Tu je Eleanor saya dah. Okey, yang ini kan. Teacher nak suruh awak buat dekat rumah. Okey. So kita tak payah guna beaker. Okey, kita guna mungkin awak boleh guna cawan je. Guna cawan lah sebabnya kalau awak guna bekas yang besar, awak akan membazir banyak benda, betul tak? Okey. So teacher nak, okey, seronok ni task ni teacher nak awak buat. Okey. Ni, okey, buatkan eksperimen ni. Okay, egg inside the beaker with plain water, maksudnya dalam cawan letak air. Okay, letak air biasa. Tengok telur tu, okay, observation dia, apa telur tu float or sink. Alright, so observation tu tulislah the egg is float ataupun the egg is sink. Okay, tenggelam ke timbul. Okay, lepas tu masuk cawan, okay, dengan air garam. Okay, salt solution. Okay, so tengok. Okay, kacau-kacau tau. Kacau dulu biar larut garam tu. So, garam tu janganlah kau menghabiskan garam kat dapur. Okay, letaklah dalam beberapa sudu je. Okay, lepas tu letak pula ni. Make sure kita tak nak dia berbeza ni tau. Berbeza. Maksudnya satu kau guna air panas, satu kau guna air sejuk. Kita nak constantkan variable untuk temperature of water tu. Maksudnya guna air biasa dia sama semua. Okay, egg inside the beaker. Okay, gunakan cawan, campurkan air garam tadi dengan cooking oil. Okay, so comparekan. Alright, okay, so yang ini, task ni, teacher tak nak awak hantar through Teams tau. Okay, teacher nak awak recordkan video. Yes, okay, recordkan video. Duration dia less than 3 minutes je. Okay, less than 3 minutes. Okay, so teacher nak awak compare ketiga-tiga. Okay, tengok kreativiti awak untuk awak edit ke video ke tak kisahlah, tapi nampak beza antara ketiga-tiga tu. Nak tambah tulisan untuk observation ke apa tak kisah. Okay, so less than 3 minutes. Okay, maksudnya maksimum 3 minit je. Okay, paling pendek seminit. Maksudnya video yang less than seminit teacher tak terima. So duration dia adalah 1 hingga 3 minit. Okay, dekat mana awak akan hantar video tu? Okay, awak akan hantar video tu melalui platform Flipgrid. Okay, pernah dengar Flipgrid? Tak. Tak pernah dengar. Tak pernah. Tak pernah Okay, bagus, tak pernah. So ini adalah benda yang barulah untuk awak. Okay, so teacher akan bagi satu macam mana nak buang dia ni. Teacher akan bagi awak satu kod nanti. Okay, Flipgrid ni. Ni tahu Flipgrid. Okay, so teacher akan bagi awak satu kod. Lepas tu awak akan masuk Flipgrid ni. Awak boleh guna akaun Microsoft ataupun guna Google je. Okay, dua-dua boleh. Okay, so uploadkan video awak dekat akaun yang teacher, bukan dekat Flipgrid yang teacher akan bagi awak password nanti. Okay, sekejap, try sekejap. Okay, ni Flipgrid teacher. Cikgu guna apa tak ingat lah. Okay. So yang ini adalah contoh contohnya macam teacher buat untuk form 5. Nanti awak just nak hantar video tu, teacher akan bagi kod kat sini. Okay, teacher akan ni form 5 punya. Okay, form 5 punya assignment. Okay, so form 5 punya assignment. Okay, form 5 punya assignment macam ni lah. Okay, maksudnya nanti awak akan video yang awak buat tu terus je upload kat sini. So kawan-kawan awak pun boleh tengok dan komen. Okay, video ini untuk form 5 punya, dia buat pasal food additive. So hantar di sini je.
Okay, so teacher akan bagi arahan. Maksudnya bila you masuk je kod yang teacher bagi tu, okay, lepas tu login sama ada guna akaun Microsoft ke, akaun Gemencih ke, akaun ni tak kisah. Lepas tu hantar kat sini. Okay, so teacher akan bagi due date sekali. Boleh? Boleh cikgu. Boleh tak? Boleh cikgu. So dia lebih menarik lah yang ni sebenarnya. Okay, so assignment awak yang ni tak ada alasan lah yang tak buat. So teacher akan buatkan satu respon yang baru. Okay, untuk awak. So just masukkan kod sahaja. Teacher akan bagi link sekali. Okay, ada soalan? Tak ada Saya ada cikgu. teacher. Apa dia? Kan nak letak telur tu. Kena sebatikan ke telur tu? Tak, awak telur tu awak akan dropkan je. Maksudnya drop and observe. Pecahkan. Tak payah kau ingat nak buat kuih Telur tu memang dah tak. Kalau kau pecahkan, nanti macam mana kau nak tengok dia terapung ke tenggelam? Okay, kita sekarang nak tengok telur tu less dense or more dense. So telur tu dia akan jangan pecahkan. Okay, just letak je perlahan-lahan. Macam tu. Okay, lepas tu observe. Faham? Tak payah rebus kan teacher? Telur tak payah rebus. Tak payah. Okey.